Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi terajuk kebenaran, ahli-ahli penilaian yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam semekar menjulang kegemilangan. Mungkin belum terlambat untuk saya ucapkan salam merdeka buat semua. Sidang hadirin dan ahli panel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan forum Piala Datuk Seri Panglima Masjid Manjun pada pagi ini. Bersama saya Fazul Hanif, pengerusi forum anda. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi menawan, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisarkan tema Sabah Maju Jaya, Citra dan Impian Inklusif. Sabah Maju Jaya yang merupakan jantan negeri sejak sekian lama telah dipilih sebagai nama pelan pembangunan. Slogan ini diangkat hadap tujuh negeri dengan hasrat untuk membuat citra inklusiviti, memilihkan bersama kesatuan dan pertanggungjawaban setiap anak buatan untuk menjayakan agenda pembangunan negeri. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Jelas sebentar tadi kita telah mengetahui serba sedikit tentang topik yang bakal kita kupaskan. Namun kita masih mempunyai banyak persoalan yang perlu kita bahaskan. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, mulai kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, saudari Nur Natasha yang merupakan ahli panel pertama. Cantik dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudari. Terima kasih saudara kerana menjemput saya pada hari ini. Seterusnya, saya kenalkan ahli panel kita yang kedua nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya, yaitu saudari Nurul Adira. Selamat datang saudari, apa kabar saudari? Kabar baik saudara. Dan yang terakhir ahli panel kita yang ketiga yaitu saudari Wardah. Nampak pemalu namun petah bicaranya. Selamat datang juga buat saudari. Bagaimana kabar saudari? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah pasti saudari. Topik buat bicara kita pada hari ini memang menarik menjadikan kita terpanggil untuk membincangkannya. Baiklah sidang hadirin, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama, saudari Nur Natasha. Bolehkah saudari memberikan penjelasan tentang definisi citra dan inklusif? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama saudari. Inklusif merupakan percubaan untuk meletakkan diri sendiri ke dalam perspektif orang lain dalam melihat atau memahami salah satu perkara atau masalah. Manakala sikap inklusif ialah perspektif seseorang terhadap sesuatu perbezaan. Sikap inklusif juga cenderung dikaitkan dengan pandangan positif terhadap sesuatu perbezaan. Inklusif juga boleh dibawa maksud mengajak, di mana sikap ini amat diperlukan dalam sesebuah persekitaran. Persekitaran inklusif ialah persekitaran sosial yang terbuka, mesra, tanpa terkecuali dan menghormati, serta menerima perbezaan tanpa menghilangkan halangan dan mengasingkan pihak tertentu. Citra pula boleh didefinisikan sebagai huraian kepribadian seseorang secara umum mengikut tanggapan orang lain. Perkataan citra boleh menyokong maksud lukisan, gambar atau imej dalam bahasa klasik. Itu saja daripada saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih saudari pengerusi pertama atas penjelasannya cukup bermakna sebentar tadi. Kita teruskan dengan ahli panel kita yang kedua, saudari Nurul Adira. Berdasarkan slogan Sabah Maju Jaya, bolehkah saudari memberikan contoh kejayaan negeri Sabah yang pernah dikecapi? Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Negeri Sabah ini juga tidak kalah hebatnya dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Selain terkenal dengan kepelbagaian etnik dan budaya, negeri Sabah juga terkenal dengan keindahan flora dan fauna yang menjadi tumpuan pelancong dari dalam maupun luar negara. Sebagai contoh, Pulau Sipadan yang merupakan pulau tempat menyelam utama di dunia. Selain itu, Gunung Kinabalu yang merupakan gunung ke-20 paling menonjol mengikut kedudukan topografi yang terletak di daerah ranau bahagian pantai barat Sabah, Malaysia. Sabah juga pernah mengharumkan nama Malaysia apabila Politeknik Kota Kinabalu Sabah berjaya membawa pulang peringkat emas dalam Piala Robot Dunia 23 dan Kongres pada tahun 2018. Baru-baru ini juga
Sabah menjadi tumpuan media apabila Merwati Manul 19 tahun yang merupakan pesilat ke-7 Sabah mendapat pingat emas dalam kejuaraan pencak silat dunia yang ke-19. Tidak lupa juga dengan anak-anak Jati Sabah yang berada di Kolej Vokasional Keningau yang telah mendapat hadiah pertama dalam Festival Seni Perancis yang berlangsung secara jarak jauh pada 5 April 2022. Selain terkenal dengan kepelbagaian etnik dan budaya, keindahan flora dan fauna, negeri Sabah juga menyimpan hasil bumi yang amat bernilai. Tawau, salah satu daerah di Sabah, kini terkenal sebagai Lubuk Emas. Tapak Lubuk Emas yang terletak di Bukit Mantri Balung ini dikatakan berpotensi menjadi lombok emas terbesar di negara ini. Itu saja daripada saya, kembali kepada pimpinan majelis. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada ahli panel kita yang kedua. Seterusnya saya teruskan dengan soalan saya yang seterusnya, yaitu kepada ahli panel ketiga, Saudari Wardah. Apakah manfaat sikap inklusif dalam kalangan remaja untuk memajukan negeri Sabah? Dipersilakan Saudari. Terima kasih kepada saudara pengerusi. Setelah kita memahami pengertian inklusif ini, maka selanjutnya adalah manfaat sikap inklusif dalam kalangan remaja yang dapat memajukan negeri Sabah. Antara manfaat yang dapat diperoleh dari sikap inklusif ini adalah mengurangi sikap diskriminasi, karena pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh dibezakan. Selain itu, kita juga boleh menghormati diri sendiri dan juga orang lain yang berbeza dengan kita. Dalam pada itu juga, kita juga boleh mengambil bahagian dalam membangunkan komuniti dengan pemikiran terbuka dan bijak. Sebelum saya mengakhiri kata, kita juga dapat membangunkan productivity untuk membina kehidupan yang lebih baik. Itu saja daripada saya silakan kembali kepada saudara pengurusi. Terima kasih ahli panel ketiga. Kita teruskan berbicara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya tertarik dengan pendapat ahli panel yang membayangkan ahli-ahli panel terdiri daripada para remaja yang berinformasi tentang negeri Sabah yang maju jaya. Baiklah, sekarang saya ingin mengajukan lagi beberapa persoalan kepada ahli panel masing-masing tentang topik yang baru sahaja kita bincangkan. Saya melakukan pembicaraan dengan ahli panel ketiga, Saudari Wardah sekali lagi. Saudari, apakah impian untuk mencapai Sabah maju jaya? Silakan Saudari. Terima kasih saudara pengurusi yang senantiasa aktif menaikkan banyak persoalan intelek. Sama-sama Saudari. Kita mengharapkan ada sinar di ujung terowong yang diharap semakin cerah pada tahun ini dan seterusnya. Umpama gergasi baru bangun daripada tidur. Industri pelancongan di Sabah diharapkan kembali bangkit dan bangga gagap. Negeri di Babayu ini juga mempunyai keunikan berbagai suku, kaum, dan etnik dengan berbagai kebudayaan serta kesenian yang merupakan tarikan pelancong untuk mendalami tentang keunikan penduduk di Sabah daripada berbagai aspek. Selain itu, dalam bidang pendidikan pula diharapkan supaya dapat memberi penekanan dalam aspek kemahiran. Sebagai contoh, sekolah di Jepun yang memberikan pendidikan awal tentang kemahiran asas membina bangunan. Usaha ini boleh diambil dalam mencapai impian Sabah Maju Jaya agar anak-anak ini dapat menyumbang dalam pembangunan negeri Sabah pada masa hadapan dan seterusnya memberi lebih banyak peluang pekerjaan. Saja daripada saya. Terima kasih panel ketiga. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, yaitu kepada ahli panel kedua, Saudari Nurul Adira. Saudari, apakah usaha-usaha yang boleh menarik minat pengunjung untuk datang ke negeri Sabah? Silakan Saudari. Terima kasih saudara pengurusi. Sama-sama Saudari. Antara usaha yang wajar dilaksanakan untuk menarik lebih ramai pelancong dari dalam maupun luar negara adalah dengan menyediakan prasarana dan infrastruktur yang lengkap. Prasarana yang dimaksudkan adalah jalinan perhubungan seperti jalan raya yang selamat dan lapangan terbang yang selesa. Sabah yang kaya dan keindahan alam semula jadi ini terkenal dengan produk pelancongan yang berasaskan flora dan fauna atau lebih dikenali sebagai ekopelancongan. Produk pelancongan ini terletak jauh di kawasan pedalaman dan memerlukan jalan raya yang selamat dan mudah untuk pelancong berkunjung. Oleh yang demikian, pihak berkuasa hendaklah menyediakan jalan raya, pengusaha bas dan van, dan juga lapangan terbang yang selesa dan kondusif untuk menerima pelancong domestik maupun asing. Kembali kepada pimpinan majelis. Maafkan saya saudara
saudara pengerusi, saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan saudari panel kedua sebentar tadi. Silakan saudari. Melakukan debat terus dengan pengusaha-pengusaha pelancongan untuk mewujudkan penambahbaikan juga merupakan salah satu langkah untuk memajukan sektor pelancongan. Peranan ini khusus untuk badan yang mengelola dan memantau aktiviti pelancongan di negeri kerana mereka yang bertanggung jawab. Tamsilnya, pengusaha-pengusaha feri dan bot yang menggunakan petrol diesel sebagai bahan bakar kendaraan, mereka memerlukan subsidi yang lebih banyak. Begitu juga dengan pengusaha taman tema yang perlu membayar cukai lebihan, walaupun jumlah pengunjung tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Masalah ini jika dibantu dan diselesaikan dengan solusi terbaik, pastinya sektor pelancongan di Sabah akan bertambah maju. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada ahli panel kedua dan ketiga atas pendapat yang diberikan. Kita teruskan pembicaraan kita kepada ahli panel pertama, saudari Nur Natasha. Sadari, apakah aspek yang perlu ditekankan untuk menjadikan negeri Sabah menjadi negeri-negeri yang maju setanding dengan negeri yang ada di Malaysia? Dipersilakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Pada pendapat dan pandangan daripada saya, melakukan penyelidikan dan pembangunan boleh dijadikan usaha untuk menjadikan negeri hub halal. Justru kerajaan dapat memperberatkan hubungan diplomatik antara negeri-negeri yang maju seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan atau Pulau Pinang. Kerajaan juga perlu menambahkan institusi pengajian tinggi untuk melahirkan generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Dengan adanya generasi seperti ini, barulah pentadbiran di negeri Sabah akan menjadi lebih cekap. Sebagai rakyat, kita perlulah bersatu padu untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan juga perlu bersikap kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produktif yang cemerlang. Kerajaan juga perlu menggalakkan pelaburan asing di negeri kita untuk menambah bilangan tenaga mahir yang terdiri daripada rakyat Sabah. Sebagai penduduk Sabah, kita haruslah mengurangkan karenah birokrasi kerana hal ini akan mencemarkan nama baik Sabah. Dengan cara ini, barulah kerajaan dapat meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa dan negeri secara dari segi import dan ekspor. Kemajuan ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh politik yang stabil. Faktor politik yang tidak stabil akan menjadikan negeri Sabah mengalami penurunan ketara pelaburan asing yang dikenali sebagai FDI atau Foreign Direct Investment. Itu saja daripada saya. Kembali kepada pengerusi majlis. Saya setuju dengan pendapat saudari itu. Apabila politik di sebuah negara itu stabil, operasi pentadbiran akan berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan politik. Seterusnya, melahirkan mutu kerja berkualiti yang pastinya menarik minat pelabur asing untuk melabur di sebuah negara terbabit. Terima kasih sahabat-sahabat ahli penanda sungguh bersemangat dan beriltizam merungkaikan segala persoalan kita pada hari ini. Akhir kata, kebangkitan dalam siasat kemajuan bukan hanya sekadar pembebasan zahir semata-mata, tetapi turut pada memerdekakan akal dan pemikiran. Kemajuan tidak akan dicapai andai perseteruan tidak diselesaikan dengan penyatuan. Kemajuan yang besar pastinya memerlukan tenaga yang jelas dalam memahami makna sebuah perjuangan, dan pastinya kesemua itu membawa kita pada satu kiblat pencapaian dan perdamaian untuk sebuah kemanusiaan. Benarlah pesan penyair tua dari Blora. Jika kemanusiaan tersinggung, setiap ciptaan berfikiran waras dan berperasaan pasti terus tersinggung. Buat seluruh anak Sabah, bersedialah. Medan ini menanti kita semua. Sidang hadirin yang dihormati, Maharaja Lila datang bersembah, sembah puteri, menyunting puteri. Hujan sudah, hurai pun sudah. Izinkan kami mengundurkan diri. Lantaran keterbatasan waktu, kami mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Yang baik itu daripada Allah dan yang lemah itu daripada diri kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.